Salam sejahtera Malaysia. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sultan Perak adalah sosok pribadi yang memang terkenal di seluruh Malaysia. Dan setiap kali baginda Sultan keluar di berita-berita, pasti ada berita yang gembira bagi seluruh rakyat Malaysia. Saya gembira setiap kali baginda Sultan Perak keluar di media, dilaporkan di media, dia mesti bawa berita baik. Berita baiklah. Banyak berita baik. Okey. Dan ramai orang yang memuji Kebawaduli yang Maha Mulia Sultan Perak ini kerana baginda berhati, berjiwa, mempunyai semangat kerakyatan, sanggup untuk mencemar duli, untuk membantu rakyat jelata dan sebagainya. Jadi baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan, Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, penaung diraja kewangan Islam Malaysia. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, penaung diraja kewangan Islam Malaysia, dengan ini secara rasminya telah merasmikan kampus baru INCEIF University. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah sebelum ini telah merasmikan pelancaran kampus baru INCEIF University di Jalan Tun Ismail di Kuala Lumpur. Ketibaan Sultan Nazrin pada 2 petang telah disambut oleh Tan Sri Nur Samsia Muhammad Yunus yang merupakan Gabenor Bank Negara Malaysia dan Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, iaitu Chancellor dan Pro-Chancellor yang baru saja dilantik INCEIF University bersama Tan Sri Azman Mokhtar, iaitu pengerusi lembaga pengarah INCEIF University, dan Profesor Dato' Dr. Azmi Omar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif INCEIF University. Kampus baru INCEIF University yang terletak di Jalan Tun Ismail Kuala Lumpur ini merangkumi keluasan ruang sebesar 130,000 kaki persegi di atas tanah seluas 1.32 hektar yang dikelilingi oleh persekitaran hijau di tengah-tengah ibu kota. Bangunan tersebut menempatkan antaranya auditorium, kelas-kelas, bilik-bilik seminar, makmal komputer, ruang-ruang rehat, pusat pengurusan ilmu dan dewan banquet. INCEIF University merupakan pusat khusus yang menyediakan pendidikan dan latihan dalam kewangan Islam. Sepanjang penubuhannya selama 16 tahun, pusat ini telah berkembang menjadi universiti sepenuhnya. Pada masa ini, INCEIF University telah disenaraikan antara 5% sekolah perniagaan terbaik di dunia seperti yang telah diiktiraf oleh Association to Advance Collegiate Schools of Business AACSB. Universiti ini telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2005 dan diberi mandat untuk membangun dan memupuk bakat serta pakar dalam industri perkhidmatan kewangan Islam. Dikenali sebagai satu-satunya universiti di dunia yang berfokuskan kewangan Islam, ia bertujuan untuk menjadi peneraju pengetahuan dalam kewangan Islam, menerusi penyediaan hikmat seperti pengajaran, penyelidikan dan kepimpinan pemikiran yang cemerlang bagi merapatkan jurang di antara bidang ekonomi dan industri. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita masih lagi tertanya-tanya apa terjadi dengan nasib Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin yang belum pasti dapat bertanding ke tidak, belum pasti dapat meneruskan atau tidak karier politiknya bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Memang dia boleh meneruskan, tetapi untuk pilihan raya kali ini belum ada kepastian di mana sebenarnya Khairi Jamaluddin atau masihkah dia diperlukan
sebagai calon wakil rakyat untuk Barisan Nasional UMNO. Sampai sekarang belum ada kepastian. Tetapi ini ada satu berita terbaru berkenaan dengan Khairy Jamaluddin. Sekejap ke Tambun, sekejap ke ini, sekejap ke Bagan Datuk, sekejap macam-macam lah berita kabar angin yang berlegar-legar tentang Khairy Jamaluddin. Apa tidaknya kesian jugalah Khairy Jamaluddin. Tempat keramatnya yang sudah lama dia menang di tempat itu, akhirnya dia terpaksa menyerahkan Parlimen Rembau kepada Tok Matasan. Dan kali ini Khairy Jamaluddin pula disebut-sebut bakal ke Parlimen Alor Gajah pula. Aduh. Selepas kerusi Parlimen Kuala Pilah dan Tampin, mula-mula Kuala Pilah, lepas tu Tampin, lepas itu sekarang disebut pula ke Alor Gajah. Kena game lah dia ni. Kesian jugalah. Kejap pergi sana, kejap pergi sini, last-last entah di mana dia nanti pun tidak pasti. Khairy Jamaluddin kini dikaitkan pula sebagai calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Alor Gajah di Melaka pada pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Dalam senarai terbaru yang dikatakan hampir dimuktamadkan oleh Barisan Nasional, dalam beberapa hari lagi, Menteri Kesihatan yang juga penyandang kerusi Parlimen Rembau itu dikatakan diberi tanggungjawab untuk merampas kerusi berkenaan daripada Bersatu. Wow, Khairy Jamaluddin dah jadi alat untuk menang. Tapi okeylah, Khairy Jamaluddin boleh menang. Jadi mungkin diorang boleh menang untuk merampas semula kerusi daripada Bersatu. Pada PRU 14 yang lalu, Pakatan Harapan yang telah meletakkan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof yang bertanding di atas tiket PKR pada ketika itu dan menang kerusi berkenaan yang menewaskan calon daripada BN, Wong Nai Chi BN dan Nazri Aris daripada PAS. Dulu calonnya daripada MCA rasanya, Wong Nai Chi ataupun daripada Barisan Nasional lah. Sekarang Khairy Jamaluddin akan bertanding pula di sana. Bolehkah dia menang? Bolehkah dia menang? Sebelum ini Khairy dikatakan bakal diletakkan sama ada di kerusi Parlimen Kuala Pilah yang disandang oleh Bersatu juga atau Tampin yang turut disandang oleh Parti Amanah Negara. Berikutan Parlimen Rembau hampir pasti ditandingi oleh Ketimbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan. Jadi Khairy Jamaluddin diletak di semua tempat yang bukan BN menang, yang bukan BN penyandang. Semua di tempat yang memang disandang oleh Bersatu, Amanah atau apa-apa saja daripada bekas Pakatan Harapan dululah. Jadi tak ada kerusi yang selamat betul untuk sesiapa pun. Ada juga orang-orang Menteri Kesihatan itu kemungkinan besar bertanding kerusi Parlimen Sungai Buloh. Sungai Buloh lah yang kini disandang PH melalui wakil PKR R. Sibarasang. Jika timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau itu diletakkan di Alor Gajah, dia dijangka ditentang oleh bekas Ketua Menteri Melaka. Ini heavyweight nih. Bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari, mewakili Pakatan Harapan, serta penyandang Muhammad Rizwan yang dijangka dicalonkan semula bagi mempertahankan kerusi berkenaan. Pada 21 Oktober yang lalu, Khairy dilaporkan berkata, beliau sudah mengenal pasti kerusi Parlimen yang akan ditandinginya pada PRU 15, yaitu hampir pasti di kawasan yang disandang parti lawan. Namun enggan mendedahkan sehingga pengumuman dibuat oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional. Katanya, hampir pasti saya tidak akan dapat kerusi yang dianggap selamat. Kita akan tengok daripada pucuk pimpinan nama kerusi, mana kerusi itu katanya. InsyaAllah saya akan terima cabaran berkenaan demi parti dan tanggungjawab bagi mewakili parti saya di kawasan yang kita kalah, katanya lagi. Okey, sekian. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.